Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siri tadabbur kali ini kita akan memetik beberapa ayat dalam surah An-Nam. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون صدق الله العظيم. Ayat yang ketiga itu Ustazah saja tambah, ya. Sepatutnya diteruskan lagi dengan ayat yang keempat tu Ustazah tambah supaya lengkap siri tadabbur ini dapat kita memahami dari awal hingga ke hujung kehendak ayat ini. Okey, dan ayat yang kelima seterusnya ialah sepatutnya juga kita masukkan juga, ya, tapi tak apalah. Ustazah minta ayat 1, 2 dan 4 saja. Okey. Dalam ayat tersebut, ya, dinyatakan Allah telah memberi peringatan dengan menyatakan bahawa tilkal Quran, ya, tilkal Quran wa kitabim mubin. Kenapa digunakan perkataan tilka? Tilka itu maknanya itu, bukan ini, ya. Itu menunjukkan jauh, kan? Itu jauh, kita kena tunjuk. Itu bermaksud bahawa kedudukan Al-Quran itu adalah tinggi. Al-Quran kedudukannya tinggi, ya. Kalau ini dekat, ya, maknanya kita merendahkan kedudukan Al-Quran. Sebab itu dikatakan itu, menunjukkan Al-Quran itu tinggi. Wa kitabim mubin, menunjukkan bahawa di dalam Al-Quran itu terdapat perkara-perkara yang jelas halal, jelas haramnya, ya, dia adalah petunjuk kepada manusia. Al-Quran adalah sebagai petunjuk, membawa khabar gembira kepada orang mukmin. Orang yang melakukan, orang yang mendirikan solat, orang yang menunaikan zakat, dan mereka, ya, hari kiamat, ya, mempercayai pada hari akhirat. Sebab itu disambung lepas tu. Allah nak menggambarkan kepada kita bahawa orang mukmin ini mempercayai Al-Quran, di mana di dalamnya mengandungi petunjuk, kabar gembira, dan mereka ini mendirikan solat dan menunaikan zakat dan mempercayai hari akhirat. Ayat yang tak diminta Ustazah huraikan tu ialah ayat yang keempat. Ini sebenarnya patutnya termasuk, sebab ayat yang keempat ini mengatakan bahawa orang yang tidak mempercayai akhirat itu, ya, mereka akan berada di dalam kerugian. Baik. Dasarkan kepada ayat ini, ya, kita dapat melihat bahawa kedudukan Al-Quran itu amatlah tinggi, ya. Kerana ia mengandungi petunjuk, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.
Khabar gembira apa? Khabar gembira yang digambarkan di dalam Al-Quran itu ialah balasan-balasan Allah kepada orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu ya, akan bertambah imannya. Ya. Mereka tidak akan kerugian pada hari akhirat. Kerana mereka telah mematuhi perintah-perintah Allah iaitu dengan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan mempercayai balasan Allah di hari akhirat. Sesungguhnya, pengajaran yang kita dapat daripada ayat ini yang besar sekali ialah bahawa akhirat itu adalah matlamat bagi seseorang mukmin. Dia harus menyediakan bekal pada hari akhirat, iaitu kehidupan yang kekal, bukan kehidupan di dunia. Kebanyakan kita berusaha untuk mengumpul harta, mengumpul kekayaan, mengumpul kemewahan untuk kehidupan ataupun untuk kesenangan di dunia sahaja. Sepatutnya kita bekerja keras untuk dunia ini adalah untuk menuju kepada akhirat. Oleh sebab itulah, ya, oleh sebab itu di dalam Islam terdapat cara-cara untuk manusia menambah kekayaan di akhirat nanti melalui ibadatnya. Umpamanya, jika dia kaya di dunia penuh dengan harta serta kemewahan, maka dia hendaklah banyak bersedekah, banyak berwakaf dan banyak berinfak. Itu adalah jalan yang sebenar-benarnya. Selain daripada itu, dalam ayat yang kita baca tadi juga menggambarkan bahawa ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang terdapat di dalam Al-Quran itu ya, adalah jelas. Ya. Ia mengandungi perkara-perkara yang mengajar kita untuk memperkukuhkan iman kita, melakukan amal soleh dan juga menuju kepada kehidupan yang kekal iaitu di akhirat. Jelas di dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang menolak seruan Allah ini, maka dia akan berada di dalam kerugian. Ya. Mereka kaya, tetapi kekayaan di dunia ini tidak membantu mereka untuk hidup bahagia di akhirat. Sebab itulah dinyatakan bahawa orang-orang yang tidak mempercayai kebangkitan pada hari akhirat itu, mereka akan berada di dalam kesesatan. Dan juga mereka akan mengalami azab pada hari akhirat. Adakah mereka menerima azab juga di dunia? Ya. Kan? Keazaban mereka di dunia itu walaupun kita tak nampak, bukan dipukul, diseksa dan sebagainya, dengan tidak mempercayai hari akhirat itu, kehidupan mereka tidak akan tenang. Mungkin mereka takut mati dan sebagainya. Jadi kehidupan mereka tidaklah setenang orang yang beriman, orang yang mempercayai bahawa kehidupan di akhirat itu kekal abadi. Terusnya, Ustazah diminta supaya meneruskan dengan ayat 24. Ayat 24 ialah Bismillahirrahmanirrahim.
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Sebelum ayat tersebut ada sebelum itu ialah ayat inni wajadtum ra'atu in tamlikuhum itu min kulli syai' wa utiyat min kulli syai'in wa wala arjun azim ya. Walaha arjun azim ya. Ini wajadtum tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa walaha arjun azim. Ini adalah satu kisah. Ayat ni jauh ni, ayat ni ayat 23. Ayat ini kisah lain, kisah Hud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Di mana Nabi Sulaiman dapati burung Hud hilang. Jadi oleh kerana burung Hud hilang ni, dia kata nantilah kalau dia balik nanti aku akan hukum dia. Sebenarnya burung Hud ini pergi ke satu tempat. Dia terbang pergi ke satu tempat. Dan di tempat itu dia jumpa seorang wanita yang menjadi raja. Dan satu kaum yang diperintah oleh wanita. Dan walaha arsyun azim. Walaha arsyun azim ini dia mempunyai tahta yang besar. Dan dia raja itu tadi dan juga rakyatnya menyembah matahari. Mereka tidak menyembah Allah. Baik. Yang dimaksudkan dengan raja tersebut, ratu tersebut ya. Bukan raja, ratu. Ratu tersebut ialah Ratu Balqis, iaitu di negeri Sabak. Sabak ni wilayah di Yaman. Satu wilayah di Yaman. Mungkinlah orang menyangka bahawa ayat ini sebagai satu dalil yang menunjukkan bahawa perempuan boleh menjadi pemerintah, ketua negara. Sebenarnya cerita ini cerita sebelum iaitu di sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini zaman Nabi Sulaiman. Kalau kita nak berpegang kepada ayat ini sebagai dalil perempuan boleh jadi pemerintah, itu tak kena, sebab tu dia cerita di zaman Nabi Sulaiman. Tapi ada ayat-ayat lain dan juga hadis yang boleh kita menjadi hujah atau pegangan kita bahawa perempuan itu setakat mana wanita itu boleh menjadi ketua negara. Jadi contohnya contoh sebelum adanya syariat Islam. Okey. Ayat ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan ayat yang terdahulu, iaitu tentang kehilangan burung Hud itu Rasulullah bertanya tenteranya, di mana burung Hud ini? Nampak ada perbezaan di antara seorang Nabi Allah, Nabi Sulaiman, dan dengan burung Hud. Nabi Sulaiman seorang Nabi. Sedangkan burung Hud adalah seekor burung yang kecil saja. Jadi
Daripada ayat ini kita dapat memahami bahawa seorang pemimpin hendaklah mengambil berat hal ehwal rakyatnya atau pimpinan itu, walau sekecil sekalipun, walaupun sebesar burung. Ini kan pula manusia, manusia yang ramah itu kebajikan, kesejahteraan orang yang berada di bawah pelindungannya itu hendaklah dijaga. Walaupun seekor burung, burung hilang, apa ceritanya? Nabi nak bising-bising, tetapi itulah yang hendak dibawa oleh ayat ini. Maksudnya tanggungjawab seorang pemimpin itu atau pemerintah itu terlalu besar, walaupun terhadap ataupun walaupun ke atas seekor binatang yang kecil, iaitu burung. Dalam ayat seterusnya itu ialah kehilangan burung itu menimbulkan kemarahan kepada Nabi Sulaiman sehingga ia hendak membalas ataupun menghukum burung tersebut. Tetapi burung hudhud ini bercakap benar. Berkata benar bahawa dia membawa satu berita yang benar. Dia terbangsat dia pergi ke satu tempat namanya Sabah. Dia kata wajib tuka min sabain binabain yakin. Wajib tuka min sabain binabain yakin. Dengan dia pergi ke Sabah, balik dengan membawa berita yang benar. Itulah caranya burung hudhud mempertahankan dirinya daripada dimurkai oleh Nabi Sulaiman. Dia membawa khabar benar ini, iaitu dengan menyatakan bahawa dia melihat terdapat seorang wanita memerintah di negeri tersebut dan mempunyai sebuah tahta yang besar. Baik. Segala kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh Balqis itu adalah satu kemegahan. Tetapi mereka ini tidak menyembah Allah. Dan mereka ini dihiasi dengan perbuatan-perbuatan syaitan, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi apabila berita ini dibawa kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengambil keputusan untuk mengutuskan utusan kepada Balqis dan menyeru supaya Ratu Balqis sujud kepada Allah. Jadi dalam kisah ini, walaupun kisahnya pendek, tetapi memberi pengajaran kepada kita bahawa sesuatu kebenaran itu akan membawa kejayaan dan kemenangan. Apakah kebenaran dalam kisah ini? Kebenaran dalam kisah inilah berita yang benar yang digambarkan oleh hudhud itu menyebabkan Nabi Sulaiman untuk menghantar utusan supaya Ratu Balqis dan
Ratu Balkis dan rakyatnya menyembah kepada Allah. Jadi di sini kita harus melihat kepada peranan yang dimainkan oleh seseorang yang membawa berita, pembawa berita. Pembawa berita itu mestilah seorang yang benar-benar yakin dengan berita yang dibawanya. Kalau berita yang dibawanya itu satu pendustaan, maka dia akan merosakkan orang lain. Jika berita yang dibawa itu satu kebenaran, maka ia boleh membawa kepada kebenaran, keyakinan dan kemenangan. Jadi itulah kisah-kisah yang kita dapat mengambil pengajaran pada hari ini daripada surah An-Naml. Jadi sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana kita maklumi, Wadah telah pun melancarkan tabung pengembangan Anjung Rahmat. Tujuan tabung ini adalah untuk membeli tanah di bersebelahan dengan